إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi kita nak bicara masalah perkara yang makruh dalam sembahyang. Dia katanya wasaubin fihi tasawiru aw syai'un yulhihi. Tu makruh juga ni. Dan makruhnya dimakruhkan sembahyang pada pakaian. Pakaian mana? Fihi, yang ada padanya, pada saub. Pada pakaian itu tasawiru, gambar-gambar. Fihi khabar muqaddam, tasawir itu mubtada muakhar. Mana bermula gambar-gambar tu adalah padanya pada pakaian, tak boleh. Makruh. Itu dia. Au syai'un, ataupun ada suatu atas pada tasawir. Bukan gambar dah. Syai'un ni ghairu tasawir, lain daripada gambar. Syai'un mana sifat? Yulhihi, yang melalailah ia syai' dia akan musalli, yang membawa kepada orang itu lalai kepada sembahyang. Gapo dianya? Yulhihi dalam anis salah, daripada sembahyang. Ka khututin, seperti jalur-jalur. Tu dia, jalur-jalur. Dia ada di baju dia tu. Ataupun alamat-alamat. Tu dia, ataupun perkara-perkara yang boleh membawa kepada orang tengok tu duk fikir. Tu lalai orang panggil. Tu makruh begitu. Nah, lagi pulaknya setengah daripada makruh semaya pula wattalassumu, dimakruh akan tudung muka. At-talassumu makna tudung muka dalam lirrajuli, bagi laki-laki. Orang laki-laki waktu dia semaya dan dia tak ada berhajat kepada gapo, dia tudungkan muka dia. Tudung muka. Tu dia, maka makruh dia tudung muka ni. Tu dia. Nah, kalau tak ada hajat gapo lah. Semata-mata tudung muka tu makruh. Tapi jangan tudung dahi. Kalau tudung dahi, sujud di atas tudung tu tak sah tu. Dah. At-talassumu makna tudung muka bagi laki-laki. Tu dia. Makruh. Perkaranya makruh. Nah. Tudung gapo tak kira lah. Tudung kain ke, tudung plastik ke, tudung gapo, tapi tak ada hajat gapo. Maka ketika tu makruh dia tudung muka waktu dia sembahyang. Kalau pakai meh tak ada hajat gapo, tak boleh juga. Tu dia. Makruh. Wattanaqqubu,
Ini wa yukrahu tanaqqubu, dan dimakruhkan akan tanaqqub, akan berniqab, akan tudung muka, nisbah perempuan dan khunsah. Niqab orang panggil pakai niqab, pakai nikah ni pakai tudung lah, pakai tudung muka tu. Orang perempuan panggil tanaqqub, laki-laki panggil talassum. Tu dia. Tadi begitu wa yukrahu at-tanaqqubu, dan dimakruhkan akan tanaqqub, akan berniqab, akan tudung muka, nisbah perempuan dan khunsah. Dia pakai niqab ni selama tidak berlapik dahi dia lah. Kalau dia pakai niqab habis, dahi-dahi pun tudung belakang, ketika tu tak boleh. Nah, kalau dia sujud di atas di atas tudung dia di dahi ni tak boleh. Sebab tu dahi dia kena buka. Tu dia. Sebab dia masuk di dalam kata anggota sujud. Kita nak sujud, dia kena sujud dengan 7 anggota. Sab'atu arabin. Sujud ni dengan 7 anggota. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 daun kaki. Waktu sujud ni dia kena pada tempat sujud. Yang hak wajib kena buka dahi. Hak wajib kena buka dahi, jangan beda pelapik. Adapun tangan tak apa. Tangan nak berlapik dengan sebagai perempuan semaya dalam dia semaya di dalam kain telkung tu, kain semaya tu. Dia berlapik tangan tak apa, tapi jangan berlapik dahi. Sebab anggota sujud dia 7. Nak jaga pula situ. Jadi hak kata makruh ni, dia pakai tanaqqub, dia berniqab, dia pakai tudung muka. Dalam semaya pun nak tudung. Tu dia, tu makruh. Dah. Tu dia. Dia orang perempuan ni, kalau sama-sama perempuan, buka tak apa muka tu. Tu dia. Ya ada juga hak perempuan ni mari moh orang ada tak sebuka muka. Jadi membawa kepada tuan rumah tu tak sedap hati. Tuan rumah ni dia tak sedap hati, tuan rumah tu jadi boleh membawa kepada timbul suka jahat. Mana orang ni mari tak buka muka, tak saya kena apa ada gapo. Jadi membawa kepada fitnah pula situ. Kalau ada tak ada laki-laki lah. Tu dia. Malaikat ada orang laki-laki, dia ni jaga. Pengok orang masuk dia kata orang warak lah kita katanya, dia tak buka. Tu lain bab lah. Tu dia. Aku timbul fitnah dan sebagainya. Tapi kalau ada sama-sama dia, sama-sama perempuan ni, lebih-lebih lagi orang tak biasa berjumpa. Tak kenal lagi. Tu dia. Apa nak ta'aruf lah mana? Gitu ke? Nak ta'aruf ni. Saya mari situ nama tu tapi tak boleh tengok muka, tak kenal. Tu dia. Habis kat tu. Tu orang panggil membawa kepada tak boleh juga je. Apabila orang perempuan pergi rumah orang, pergi rumah siapa-siapa, sama-sama perempuan tu nak ta'aruf, nak kenal mengenal, dia kena duduk muka. Dia warak tak boleh lah situ tu, bukan tempat dia. Tu dia. Bahkan membawa timbul fitnah, membawa kepada berdosa pula. Sebab apa? Sebab tuan rumah tu timbul suka jahat. Sebab apa? Sebab dia buat. Sebab perempuan orang dia tu buat timbul suka jahat. Tak boleh gitu deh. Habis hak makruhnya di dalam semaya. Dia perempuan tudung muka dalam semaya tu makruh. Termasuk khunsah. Wa inda ghalabatin naumi, dan wa yukrahu, dan dimakruh. Makruh semaya juganya inda ghalabatin naum, di sisi mengatuk. Ghalabatin naum ni makna kita kata benar tidur, makna mengatuk sini. Di sisi mengatuk yang bersangat mengatuk sungguh. Nak semaya ketika tu makruh. Lepas tu tak pala dulu, tidur dulu sultan. Lepas tu dia tengok pula tu. Kata makruh tu kalau waktu tu banyak. Tak lagi sungguh mengatuk ni.
Tak tahu baca gapo. Ketika tu kalau dia semaya dengan keadaan bersangat dan mengantuk tu, dia makruh. Lepas tu tidur dulu, rehat dulu. Boleh 10 minit ke, boleh setengah jam ke, boleh sejam ke. Kata makruh ni kalau waktu tu masih ada, waktu tu masih luas. Kalau dia tidur pun dia boleh jaga di dalam waktu. Tu dia je kait banyak perkara tu hak kata makruh tu. Kalau kata kalau tak pala maka tak bangun. Hak tu dia kena buat selalu dah. Tak boleh tidur tu. Ataupun masa pun sepuk dah, masa tak ada dah, pun tak boleh juga dia tidur. Lah mana pun dia kena buat, kena semaya dulu. Walaupun dalam keadaan ghalabatin naum, walaupun dalam keadaan mengantuk sekalipun. Sebab apa? Dalam tu ilat dia kata makruh orang tu semaya ketika bersangat dan mengantuk, lifawatil khusyu'i hina idin, kerana luput khusyuk pada ketika itu. Hina id ghalaban naum, ketika mengantuk tu hilang khusyuk. Luput khusyuk, tak khusyuk dah. Nyengguk orang baca tahiyat pun dia tahu. Tengok tu, cuba kita tengok orang mengantuk je semaya. Tu dia. Tak tahu perbuatan dia tu. Kerana dia tak tahu ikut gitu ya. Orang duduk di antara dua sujud je tahiyat. Pucang mengantuk tu. Sujud sekali apa dah, sujud sekali je. Lepas tu pergi salam, mengantuk. Tu dia. Dia hilangkan khusyuk. Mengantuk ni tak boleh buat apa. Nak tengok kitab pun tak boleh. Nak mengaji pun tak boleh. Tu dia. Dia mengantuk habis. Apabila mengantuk ni tupu fikiran. Mengantuk ni tupu fikiran. Tu dia. Kalau kita mengaji mengantuk tak masuk ke? Tak masuk. Masuk oleh telinga saja tapi tak lekat. Gapo yang mengantuk tak ada mengantuk lah ni. Tak ada mengantuk ni dengar orang duk kecek, duk kata, duk mengajar. Dia dengar. Tapi tak tahu gapo. Tu mengantuk. Kalau tak dengar langsung tidur kan bang ni. Bukan mengantuk. Tak dengar apa. Bukan mengigau dah. Tu panggil tidur, bukan mengantuk dah. Yang mengantuk tu dobit dia gitu tak arif dia. Telinga dia ni dengar. Orang duk kecekkan, orang duk buat gapo dia tahu. Tapi nak cerita tak boleh, nak royak tak boleh. Itu mana dia mengantuk. Tu dia. Kalau siapa tubik adio basi tu dah bukan dia dah. Ngaji siapa tubik adio basi. Tubik dah kitab teruk tu. Ngaji pula. Yang tak boleh mengantuk. Gapo-gapo pun yang mengantuk tak boleh. Nak kerja pun mengantuk tak boleh. Kerja pergi memotong ke nak menebah, dia mengantuk tak boleh lagi. Tu dia. Habis kat tu. Bahkan awak kambang pun mengantuk tak boleh lagi juga. Dia tupu fikiran. Ada semangat orang panggil. Habis kat tu. Tengok je. Dia kata makruh, kata semaya tu makruh di sisi mengantuk ni. Mana tepat makruhnya? Makruh tu wa mahalluhu, dan bermula tempatnya tepat makruh inda ghalabatin naum ni. Kata makruh semaya di sisi mengantuk ni, hak kata makruh tu ini tasa'al waktu. Dalam tu baca cari luar tak jumpa. Ini tasa'al waktu, jika luahlah oleh waktu. Dia mengantuk. Dah, lepas tu dia pergi semaya padahal waktu luah lagi. Tu makruh. Tu dia. Wa ghalaba ala zannihi istiqaduhu, dan zon dan benar di atas zannya oleh jaga seorang. Jadi apabila dia tidur ni, dia kata kita jaga ni. Mana tak boleh gin, nak kena tidur dulu, kena rehat dulu ni. Kita katanya setengah jam ke sejam ke, lepas tu dia akan jaga nak semaya dalam waktu.
Nah, maknanya ketika tu dia rehat dulu. Kalau dia semaya juga makruh. Maknanya gitu deh. Wa idrakus salati kamilatan fihi, dan mendapatlah ia dan mendapatkan semaya hal keadaan semaya itu kamilah sempurna fihi fil waqti, dalam waktu tu. Makna walaupun dia rehat, walaupun dia tidur, lepas tu dia jaga tu masih dalam waktu, dia semaya tu dalam waktu yang sempurna. Ambil pada takbir hingga sampai salam dalam waktu. Wa illa, dan jika tidak, wa illa, dan jika tidak, wa illam yasa al-waqta, dan jika tidak luahlah al-waktu, dan jika tidak luahlah oleh al-waktu, oleh waktu. Kalau waktu tak luah, waktu tak luah, dan juganya dia ni tak ada, orang panggil tidak yakin, tidak zon kata jaga apabila dia tidur. Kalau dia tidur juga haruma haram ia. Kalau dia rehat haram. Waktu tak ada dah. Dia mengatakan waktu tak ada. Kalau tidur, kalau rehat, luput waktu, dia pergi rehat atau haram. Ataupun waktu tu luas lagi, tapi dia dah, kalau aku tidur tak agak dah ni. Apabila dia tidur juga, pun tak boleh haram juga. Tu dia. Tu mana kata hak kata makruh, dia semaya dalam ketika dia bersangat dan mengantuk ni, kalau waktu tu masih luah. Ataupun kalau dia tidur pun dia yakin ataupun dia zon kata dia ni akan jaga. Jaga boleh semaya di dalam waktu yang sempurna. Maka dia semaya dalam keadaan mengantuk tu makruh. Ada tu. Ada belik tu. Ada belik ke apa dak dia. Itu dia. Habis kat tu. Habislah masalah makruh. Masuk pula pasal yang lain. Faslun, ini suatu pasal pada menyatakan sutrah, pada menyatakan sutrah fi sutratil musalli, pada menyatakan sutrah bagi orang semaya. Itu dia sunat apabila kita semaya ni ada sutrah dan ada sekatan. Ada garisan. Supaya apa ni? Supaya orang lalu tu tak jadi mudarat. Dia asal kitanya, dan kalau orang lalu dia hadapan orang semaya ni, dia sangat keji. Rasulullah larang orang hak semaya ni, sehingga Rasulullah kata tu syaitan tu. Tu dia. Kalau orang sekat dah, dia kacak lalu juga. Nabi kata fal yuqatilhu, maka hendak membunuhlah olehmu akan dia. Sebab apa? Fa innama huwa syaitanun, kerana dia tu syaitan tu. Kacau juga nak pergi orang sekat dah. Tu dia. Nabi kata tolak dia. Habis. Tapi tolak sekat dia, tolak pun nak jagalah. Kalau bergerak, kalau perbuatan yang kasar, yang keji, bawa pada batal pula. Dah. Habis kat tu. Tengok. Dia kata yustahabbu an yusalliya ila syakhisin qad rasulu dhira'in bainahu wa bainahu salasatu adru'in fama dun. Dia kata disunatkan, disunat likulli musallin, bagi tiap-tiap orang semaya. Sunat ke apa? Ayyusalliya, bahawa semayalah ia seorang, hal keadaan seorang tu waktu dia semaya tu, ila syakhisin, tu bu'a pada mustatir yusalli, hal keadaan seorang waktu dia semaya tu mutawajjihan, berhadaplah ia ila syakhisin, kepada syakhis, dan berhadap kepada syakhisin,
gapo syakhis ni mana benda hak duk dapat kita ataupun penyekat, dinding ke tiar ke, tu hadap kot tu. Kalau tiar ada, kita hadap kot tiar, dinding atau panggil syakhis. Tu dia. Nah, atau masalah jelah kita tahu dinding tiar tu. Ni nisbah kalau kita nisbah munfarid, nisbah kita semaya seorang tidak berjamaah, maka kita hadap kepada dinding ataupun tiar sebagai syakhis, sebagai satir, penyekat. Adapun kalau kita semaya Jumaat, kita semaya Jumaat sah pertama, sah kedua, sah ketiga, syakhis dia agama kena pada orang hadap dapat kita tu dah. Kena pada orang yang duduk di sah dapat kita. Orang yang duduk di sah awal tu, orang yang duduk sah dapat tu, itulah sebagai syakhis bagi sah yang kedua. Nampak? Kalau tiar, kalau dinding itu nisbah kepada orang semaya munfarid, semaya yang tidak berjamaah. Maka sunatlah dia ni berhadap kepada syakhis, kepada dinding, kepada tiar masalah. Kalau dia semaya berjamaah, maka syakhis dianya kena pada orang yang duduk di hadapan sah hadapan dia tu. Lebih hari jadi dah apa nak syakhis ni makna penyekat depan kita. Dalam tengok dalam yang kata mana min nahwi jidarin, daripada umpama dinding. Dinding ni panggil syakhis. Au umudin, ataupun umud, ataupun tiar. Tiar ni boleh jadi syakhis. Fa illam yajid, maka tiada dapat ia. Terdapatkan akan jidar, akan umud, fa nahwi asan, maka seumpama tukak pun boleh jadi syakhis, kocok dapat. Ataupun wa mata'in, mata benar. Nah, kita tak dapat pun tak dapat tu. Tu maka boleh jadi syakhis juga. Supaya kita pergi beli barang kan, boleh pada pasti. Bawa nak pergi semaya, tak ada satir, panggil tak ada syakhis. Ambil benda tu hak kita beli tak dapat. Tu dia. Biar syakhis mana? Sifat qadra rasulu sayyidi ra'in, qadra ay bi qadrin. Apa qadra tu dia mansubun ala naz'il khafid, dia nasab kana hazara khafa. Asalnya bi qadri sulu sayyidi ra'in, dengan qadar 20 hasta. Tu dia 20 hasta. 20 hasta. Syarat nak dia syakhis benda tu ada dapat tu 20 hasta. 20 ni mana satu hasta tu bagi 3 lah. Satu hasta bagi 3. Lepas tu kita ambil 2 bahagian. Itu panggil 20. Nak jadi syakhis tu, dia kena kurang-kurangnya qadar 20. Bainahu, di antaranya, di antara musalli, wa bainahu, dan di antara dia, antara syakhis. Benda yang kita nak tak dapat dah, syakhis tu dengan musalli ni jauh mana? Jadi penyekat tu. Jadi bainahu ni khabar muqaddam lah. Salasatu azra'in, belakang tu mubtada muakhar. Ibarat tu kena molek. Makna di antaranya, antara musalli, di antara orang semaya, wa bainahu, dan di antaranya, antara syakhis tu, salasatu adru'in, 3 hasta.
Nah, 3 hasta. Makna nak ambil barang tu tak dapat syakhis dengan kita ni, jarak jangan lebih pada 3 hasta. 3 hasta tu iktibar mana? Iktibar ambil daripada tumit kaki musalli ni. Ambil tumit kaki kita ni, lagi ukur kita dapat 3 hasta. Tu mana salah satu azra'in. Nama mau tanya 3 hasta ambil di mana? 3 hasta ni ambil daripada tumit kaki orang semaya, dia dapat 3 hasta. Maka barang tu syakhis tu satir tu tak situ. Jarak dia tu. Ada bainahu wa bainahu, bainahu bainal musalli wa bainahu baina syakhis salasatu azru'in, 3 hasta. Tu dia. Nah. Habis kat tu. Dalam takdir bainahu ay baina qadamaihi. Di antara dua tumitnya, dua tumit lagi musalli. Sebab tu iktibar salah satu azra'in, iktibar min aqibihi, daripada tumit dia tu, ambil pada tumit pergi ikut apa tu 3 hasta. Tu dia. Nah, maka tidak boleh kurang daripada tu. Famadun. Tu dia. Supaya juga sah jarak semaya kita ni pun tak boleh lebih daripada 3 hasta. Di antara makmum dengan tu imam, kalau semaya ramai Jumaat ni, kalau makmum ramai 2, 3 kan, pun duduk dia tak boleh bagi lebih 3 hasta. Tu dia. Nah, habis kat tu. Ni kena amati lah. Kalau di masjid, kadang-kadang setengah-setengah masjid sejadah tu imam tu jauh duduk. Nah, sejadah tu imam tu duduk jauh, 3 hasta lebih dengan makmum yang duduk saf yang pertama ni. Maka ketika tu tidak hasil pahala Jumaat. Rugi ni. Ni orang panggil rugi dengan tak sedar ni. Pergi semaya Jumaat, tapi kelik mari tak dapat hak 27 tu. Kerana duduk jauh dengan tok imam. Dan sebab tu apabila kita jadi tok imam, tengok sejadah kita tok imam dengan makmum tu jauh mana. Kalau jauh, tarik turun sikit. Nah, supaya jangan lebih jarak ke tok imam dengan makmum dan lebih daripada 3 hasta. 3 hasta ni 3 kaki lah. Ambil di tapak tumit kita ni dengan tapak tumit tok imam tu, jangan lebih 3 hasta. Supaya juga masalah satir, masalah syakhis, nak pocok dia tu di hadapan kita, jangan lebih daripada 3 hasta dah. Itu antara dianya. Tu. Dan juga saf yang kedua dengan makmum saf pertama jangan lebih. Dan sebab tu kita nak buat saf ni kira siap-siap. Nah, kita nak buat saf ni kira siap-siap. Saf yang pertama dengan tu imam tu jangan lebih 3 hasta, saf yang kedua dengan saf yang pertama pun jangan bagi lebih 3 hasta. Dia tak serupa tu, bukan kita kata tiap-tiap semaya Jumaat tu dapat fadilat Jumaat belaka. Dah, kalau betul cara dia dapat fadilat jamaah. Kalau tak betul, orang panggil sah ikut tapi tidak dapat fadilat. Ada jugalah tu. Dan supaya kita semaya di masjid ni. Dan tu imam duduk depan ni, kita duduk di pintu belakang tu, dalam masjid lah. Jauh mana pun tak apa, dalam masjid. Nah, boleh makmum dia ikut tu imam,
Nah, walaupun jarak jauh mana sah ikut. Sah ikut tapi tak dapat fadilat Jumaat. Ana faham tu kan atas sah ikut apa fadilat Jumaat. Dah ikut tu sah dah. Dia tak kira situ. Nampak dah. Ini nak faham molek. Kadang-kadang orang tak faham tu dia kata, semaya ikut tak imam sah dah. Pak, fadilat Jumaat boleh nah. Kalau kita ikut tak imam sah ikut sah Jumaat. Dia tak kira. Dak bukanlah tu. Nah, dia ada syarat dia lagi dapat fadilat jamaah ni. Kalau kita semaya tok makmum seorang, dia kena duduk rapat dengan tok imam, duduk sebelah kanan. Duduk sebelah kanan tok imam. Kalau kita nak pergi semaya Jumaat dengan demo. Dan dia orang tu duduk semaya dah. Kita nak pergi nak Jumaat, kita kena mari duduk sebelah kanan berapat dengan dia. Tu ya. Jangan wisenggal lah, bukan duduk pengasah pertama nak duduk. Kalau makmum tu seorang. Kalau makmum dua orang duduk belakang. Pas duduk belakang, cara nak tarik itu jangan tarik tak. Allahu akbar, bukan. Tak kena cara tu. Tu tumbuk demo sungguh. Dah. Mana kita makmum hak mari dekat belakang ni dia kena duduk sama dengan makmum hak mula-mula takbir tu. Allahu akbar. Hundur. Dah kita hundur mari. Tadi lepas tu makmum tu tahu hundur ni ya hundur jugalah. Tu kalau orang reti, kalau tak reti hundur apa? Duduk sini dah. Tu panggil makmum tak reti, makmum tak mengaji. Tadi dia. Nah. Ataupun makmum tu bagi duduk dua orang situ. Allahu akbar. Yang kedua pun Allah duduk tepi tak imam belakang. Tak ada siapa turun. Tak imam ni pun kena kesok naik. Tak imam tu kesok naik depan. Orang panggil tak imam mengaji tak imam tu. Kalau tak imam duduk kakang situ, sama-sama tak reti belakang. Nampak tak? Orang kata nak murid. Kalau tak mengaji tak imam, nak berapi, tak mengaji makmum murid. Tapi wak tak kena tak sabar. Nampak? Habis kata. Payah juga ni. Fa illam yajid, maka jika tiada dapatlah ia musalli. Kalau dia tak dapat apa? Tak ada hazah maf'ul ni. Ai syakhisan. Dalam takdir dah. Fa illam yajid syakhisan, maka tiada dapatlah ia musalli akan syakhis, akan penyekat. Tak dapat we, tak ada we penyekat we. Pada waktu mana? Basata musallan. Dan saya hampa ia akan tempat semaya. Dia hafal tak kira lah, hafal sejadah ke buat garis sel ke apa. Kalau kita tak apa ni golek ke masjid ni dia ada sah dah, dia guris sah dah. Sebab tu kalau kita ada sejadah lagi molek comel. Tu dia. Nah. Au khattan ataupun mengguris ia musalli. Khattan akan sebagai guris. Tu dia. Basata musalla tu ai kas sajadah, seperti sejadah. Hampa ia seperti sejadah. Ya apa sejadah tak apa juga. Makna orang hak lalu dia ada apa dia atas dah sejadah tak ada apa lah. Dia orang hak lalu dak apa dia tu dia di atas pada sejadah tu tak ada apa lah. Tu dia. Habis. Nah, au khattan ataupun mengguris ia musalli akan sebagai guris. Dia turis yang mana? Tu dalam ayat dah min qadamaihi, mula daripada dua tumit dia ni. Nahwal qiblah. Nah, kepada pihak kiblat. Mana dia turis ni? Turis kat belakang ni gisrah ikut apa dah. Siapa tiga hasta sekat tu. Wa kaunuhu, dan keadaannya keadaan khatulan nisbah panjang tu aula, ialah lebih. Ya kok tu dah. Turis dia berah kok tu. Bukan berah kok tu tak. Berah kok tu. Nak berah kok tu pun tak apa, tapi aulanya kita turis ambil pada tumit ni pergi ke depan. Tulan. Tu aula. Tu dia. Habis kat tu dah. Sebab Nabi suruh dia sungguh apabila nak semaya itu buat satir.
Nabi kata apabila nak sembahyang, hendaklah kamu buat sate. Sate sat ni lah. Nah, bukan sate dak bakar, sate ayam, sate kambing, tu sate lain. Sate ni makna tu gurisan. Tu sate penyekat. Tu dia sebut sate-sate hujan-hujan ni, sedap juga dia. Habis kat tu. Tu dia. Tu dalat walizalika yusannu at-tafriq baina kulli saffaini biqadriha. Dan sunatkan jarak di antara tiap-tiap dua saf tu dengan qadarnya qadar 3 hasta. Tu dia. Nah, 3 hasta. Dia makna gitulah. Habis dah. Jadi apabila kita buat gurisan ni, buat guris ataupun buat orak tu, sampai 3 hasta, orang lalu dak pai tu tak ada mudarat dah lah. Tadi tak jadi mudarat. Tu dalam tu falyakhutta khattan thumma la yadurruhu ma marra amamah. Kama dia tiada jadi mudarat. Nah, orang hak lalu dia dak pai tu tak ada mudarat dah. Kerana ada satir, kerana ada khat, ada gurisan tu. Habis dah. Wa yundabu daf'ul marihina izin. Tu sunat lagi tu. Ya, sunat dan disunatkan tolak akan orang yang lalu. Akan orang yang lalu pada ketika itu. Ketika apabila kita buat dah garisan tu, orang lalu lagi tak apa tu, sunat kita daf'u. Ya, sunat kita tahan, sunat kita tolak. Tolak mana-mana. Kita buat alamat lah, jangan dia lalu. Tak ada semayang ni. Itu dia. Bukan kita tolak gitu. Tak boleh lah tu. Dah. Sekat tu dulu. Wa yundabunu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Allahumma rzuqna uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa halalan wa amalan salihan. Taqabbal. Alhamdulillah.